Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما
أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang Allah redai lagi rahmati, yang Nabi SAW sangat rindui. Terima kasih ya Allah atas kurniaanmu mengembalikan kami pada pagi ini. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Nah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan kita lagi. Nah, pada hari yang baru. Hari baru, tarikh baru. Kita masih lama. Nah, kita orang lama dah. Lama lah bagi kita. RTM. Kita RTM, rehat tunggu mati, you know. Baik, insyaAllah hari ini, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian tafsir daripada surah An-Nisa ayat yang ke-119. Nah, ayat yang ke-119 daripada surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ayat 119. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka akan aku sesatkan dan sungguh akan aku janjikan kepada mereka angan-angan. Dan sungguh aku hendak memerintah mereka biar mereka belah telinga binatang-binatang ternak. Dan sungguh akan aku perintah mereka sampai mereka merubah perbuatan Allah. Dan barang siapa mengambil syaitan menjadi pelindung selain dari Allah, sesungguhnya rugilah dia. Rugi yang senyata-nyata sekali. Faham? Faham. Itulah kata dah. Kalau baca pun, ya, potong belah telinga. Nah, okay, ini sambungan daripada ayat yang 118. Kan Allah Ta'ala cerita, aku telah melaknat syaitan. Nah, la'anahullah. Allah Ta'ala telah melaknat syaitan. Di mana ketika syaitan memohon keizinan
di hadapan Allah Ta'ala dengan katanya la'attakhidanna min ibadik nasiban mafruḍa. Aku nak ambil, dia kata. Aku akan tarik di kalangan hamba engkau. Aku akan tarik bahagian-bahagian tertentu. Mana dia? Dalam seramai-ramai hamba Allah ni, ada yang aku boleh tarik ikut jalan aku. Yang jiwa mereka lemah. Yang iman mereka nipis. Yang akidah mereka amat-amatlah kurang. Orang ni akan jadi geng aku. Dia kata, aku nak tarik mereka di kalangan hamba-hambamu. Waktu bila ucapan ini dilafazkan oleh syaitan la'anahullah, ketika mana Allah Ta'ala hamba dia, halau dia daripada syurga. Lempak dia daripada syurga. Dan dia minta pada Allah, oleh kerana aku terlalu lama bersujud padamu ya Allah. Dalam riwayat kata sampai 200 tahun dia sujud saja. Kita 20 minit pun tak pernah sujud. Dia 200 tahun sujud saja. Jadi dia kata, aku minta satu je, dia kata, tunaikanlah permintaanku ni. Aku nak tarik di kalangan hambamu yang boleh aku tarik. Maknanya, yang lemah imannya, yang tipis akidahnya, orang ni akan ikut syaitan. Wala tattakhidhu khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Allah Ta'ala pesan berkali-kali dalam Al-Quran. Jangan hampa ikut. Jangan hampa ikut. Tapi wala tattabi'u. Jangan ikut, kata Allah. Kita ikut. Kita ikut. Ketika mana kita melakukan kesalahan. Anil khata'i. Yang ni, setiap kesalahan yang kita buat adalah kita ikut atas suruhan syaitan. Tetapi ikut orang beriman, dia tak ikut secara keseluruhan. Ada bahagian-bahagian. Ketika mana kesabaran dia diuji. Dia tak tahan marah. Meletup kemarahan dia. Waktu tu dia ikut. Dia tak tahan lah. Bila mana dia diuji kebaikan amalan dia. Dia dah tak tahan lah. Maka dia akan ikut. Di antara suruhan syaitan. Kata Allah, hang tak boleh ikut semua. Hang tak boleh ambil semua. Di kalangan hamba aku yang hebat-hebat. Hang tak boleh nak kuasai semua. Tapi kita akui umat Muhammad SAW seperti kita ni, jiwa goyang. Goyang. Waktu kita duduk seorang, kita dah ambil satu keputusan yang tepat. Aku hampa kata apa pun aku tetap dengan keputusan aku. Mai pula buat seorang, hang nak buat juga ke? Hang rasa boleh ke? Itulah aku duk fikir jugalah. Dandan itulah. Itulah tu dia mula. Dia kata jiwa kita tak kuat. Senang saja. Tiup macam melelalang tu. Dia akan berhembus. Tapi tak tercabutlah akak dia. Lalang. Kan lalang tak pernah ditiup angin sampai tercabut akak. Betul tak? Akak lalang tu kuat. Kita umat Nabi Muhammad SAW ibarat lalang. Dia tak cabut akidah dia. Masih kukuh di bumi. Tapi lagu itulah. Hati dia mudah goyang. Pendirian dia mudah goyang. Walaupun aku dah bulat dah tekad dah aku. Hang jangan pujuk lah. Pujuk lagi dapat. Baik. Ini di antara ucapan syaitan. Dan ini sambungan. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan sesungguhnya mereka akan aku sesatkan. Ini kalam syaitan. Tulislah kalau kata duduk seorang-seorang lagi balik baca, tak faham lah no. Rupa-rupanya ini adalah kalam syaitan. Yang Allah Ta'ala tasahkan. Allah Ta'ala cerita balik ke Rasulullah. Syaitan pernah berkata di hadapan aku ketika mana aku buang dia. Aku halau dia daripada syurga. Apa dia? Apa ikrar syaitan? Sesungguhnya mereka akan aku sesatkan. Ini di antara kata-kata syaitan yang mana minta kepada Allah, kalau aku dapat, aku akan sesatkan mereka dengan sebenar-benar sesat. Jadi yang tak boleh tolonglah. Biar mereka terperosok, kata syaitan. Biar dia terperosok di dalam kesesatan mereka. Menyembah berhala. Menyembah batu. Menyembah kayu. Menyembah angin. Menyembah air. Menyembah langit. Menyembah matahari. Itu di antara ikrar syaitan.
Aku akan buat sampai dia sungguh-sungguh sesat. Kalau dapat dekat aku. Yang dia kata wala udillannahum. Di situ diletakkan nun yang bersabdu. Kita panggil nun musaddadah. Ataupun nun wajibal ghunnah. Kenapa? Nun di situ nun taukid. Kalau dalam bahasa nahunya, nun yang bersabdu itu dipanggil nun taukid. Makna dia, syaitan ni sungguh-sungguh dia akan sesatkan umat manusia. Sungguh-sungguh ikrar dia depan Allah Ta'ala. Aku kalau nak bagi sesat bukan sikit-sikit punya sesat. Aku akan bagi dia sesat sungguh-sungguh sampai dia tak boleh cari jalan pulang. Kemudian dia kata lagi, wala umanniyannahum. Dan dia kata aku sungguh-sungguh akan janjikan kepada mereka umanniyannahum. Angan-angan. Aku akan tanam dalam diri mereka angan-angan. Angan-angan yang semacam mana? Okey, kita tengok orang yang berjudi. Apa berlaku kepada orang yang berjudi? Habis harta. Kadang-kadang tergadai anak isteri. Dengan sebab berjudi. Dia main judi. Dia main judi, dia kalah. Dia nampak orang sebelah dia menang. Esok dia bertaruh lagi. Dia kalah, bukan dia menang. Dia kalah. Tapi syaitan kata kat dia, kalau hang menang tu, hang boleh bayar hutang semua orang. Hampir lagi. Kalau hang menang ni, hang boleh tebus balik rantai isteri hang. Lah ni, hang cari modal. Jual gelang dia pula. Hak rantai pun tak boleh keluar lagi. Jual gelang pula. Habis dah gelang, tinggal cincin je. Lah ni hampir. Hang pun kelak modal sikit-sikit, cincin saja. Hang menang ni, hang boleh tebus rantai, boleh tebus gelang. Cincin tu dah tentu hang boleh beli baru. Inilah yang dikatakan oleh syaitan. Aku nanti buat. Mereka berangan-angan. Nah, wala umanniyannahum. Aku bagi mereka. Uman ni dia perkataan, asal daripada perkataan tamanna. Aku bagi dia pun ni angan-angan syok sendiri. Main pula. Macam orang duk main ekor tu kan. Beli nombor. Kita ingat kedai tu dia menyamar. Dia kata menjual barang-barangan plastik. Tapi tak pernah buka pintu pun. Jual barang plastik apa. Saya pergi jenguk. Nak cari tong sampah. Pasal apa? Pasal bawah pejabat Safaria Romai. Saya jenguk nak beli tong sampah. Dia kata tak jual. Aku nampak tong sampah plastik. Siapa dia ni tak jual? Tak tahu apa. Rupanya kedai kong. Orang yang masuk. Kalau Melayu pakai helmet cermin hitam. Oh, tahu dah. Dapat tahu dah. Rupanya kedai kong. Orang yang sama. Padahal tak kaya pun. Daripada naik motor sampai jalan kaki lah ni. Ni yang kata syaitan tu dia letak satu angan-angan. Hampir. Esok ni satu nombor. Alah, ingat nak kena dah. Kalau kena ni kira kaya besar. Angan-angan ni syaitan letak. Alah satu siti ya, satu nombor je. Bubuh pula nombor ni. Esok naik nombor kemarin. Kalau rogi tak pun nombor kemarin. Hari ni bawa dua-dua sekali. Dia lari lagu tu lah. Ini adalah yang dikatakan pujuk rayu syaitan. Dia kata bila dah aku letak angan-angan dalam diri kamu, maka aku akan sesatkan kamu. Sesat lagi menyesatkan. Last kali, bila dah berjudi ni tak boleh nak pergi ke mana, gadai janji. Jual anak dan isteri. Terpaksa sayang ke anak isteri, sayang. Tapi nak buat macam mana? Hutang terlampau banyak. Gadai janji. Gadai rumah, gadai semua. Inilah yang syaitan kata aku akan bawa mereka. Dahlah sesat, lebih menyesatkan. Aku akan tanam angan-angan kosong. Tamanna tu maksud dia angan-angan kosong dalam diri mereka. Akhirnya mereka akan jadi, dia kata, wala amurannahum, dan sesungguhnya aku akan memerintah mereka. Hanya telunjuk syaitan saja diikut. Hilang pertimbangan. Okey. Pada tanggapan orang yang sesat, minum arak bagi menghilangkan masalah. Ini tanggapan orang yang sesat. Siapa yang punya petunjuk?
Petunjuk daripada syaitan. Hang masalah banyak. Tak ada jalan. Nah, minum akak. Bagi mabuk. Ambil dadah. Hayal. Tak ingat apa. Siapa punya jalan petunjuk? Syaitan. Kalau dia dah sesat. Bila aku sesat, aku tanamkan angan-angan kosong. Kemudian aku akan tunjuk jalan. Jalan kesesatan. Tak ada habis. Hidayah dalam diri dia tertutup. Hanya yang nampak orang tak suka dekat dia. Orang tak sokong dia. Orang tak mau kawan dengan dia. Dia ni susah, dia lagu tu, dia lagu ni, dia macam tu. Dia nampak semua orang jahat. Nah, tambahan. Kalau jalan ke masjid lagi lah tak nampak. Azan dah tak tembus di hati. Walau tembus melalui lubang telinga. Tetapi tak berbekas di hati. Inilah yang mana janji syaitan. Bila dah kata segala petunjuk daripada syaitan diikuti oleh orang yang berjaya dia sesatkan. Maka ketika ini bertindaklah mereka mengikut telunjuk syaitan. Itu yang kita tengok yang bunuh isteri, no? Bunuh anak. Kita tengok seorang adik tu nak, adik Farhan kan, yang cerita dia viral. Kononnya mak ayah nak ajak, bukannya nak pukul. Tekap dia dengan setrika panas. 90 tekapan. Tekap di badan dia tu. Nak ajak tanda sayang. Macam tu kan tanda sayang. Budak yang umur 5-6 tahun tu, dosa besar sangat ke dia? Kalau kata hampa tekap dia dengan setrika panas. Kita ni kena hujung tepi setrika tu, punya sakit no, berbekas 2-3 minggu nak hilang hitam garis tu. Yang ni dia pergi tekap terus. Dengan alasan bukan nak bunuh. Dengan alasan bukan membunuh, tapi nak mengajak. Nah, budak dia mati. Mati. Ya? Mati penderitaan. Sampai kepada tahap tu nah. Ini yang dikatakan petunjuk dari syaitan. Walau aku sesat dah. Nah, aku sesat dah hampa sampai tak boleh nampak jalan. Aku letakkan angan-angan kosong. Orang macam ni kata Allah hang boleh ambil. Hang boleh ambil. Dan aku akan bagi jalan. Buatlah. Sebab apa dia pun tak cari aku. Kita mengaku dari kita ni tak baik mana no. Kita tak baik. Kita bukanlah taraf muqarrabin. Kita bukanlah taraf wali-wali. Kita adalah awam. Orang awam biasa sahaja. Tapi dalam hati kita ni ada rasa takut pada Allah. Setiap kali kita nak terambil barang orang, setiap kali kita lafaz bicara mungkin melukakan hati orang, hati ni rasa tak senang. Duk fikir, dia tadi terasa apa dengan kata-kata aku? Aku tadi terlibah dia kuat sikit, dia terasa apa? Sakit gamanya. Dia duk fikir saja. Sebab apa? Takut utama takut pada Allah. Kalau dia tak maafkan aku akan kembali dengan dosa. Dosa manusia sesama manusia. Tapi apabila hidup berpandukan kepada petunjuk syaitan, dia tak ada rasa apa dah. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Dia rasa dia nak buat, dia akan buat. Tanpa dia fikir perasaan orang lain. Hampa nak rasakan, hampa nak apakah, hampa punya pasal. Okey. Kalau kata kita duduk rumah flat. Sebelah menyebelah kan. Biasanya rumah flat ni sahabat-sahabat yang duduk rumah flat lah, boleh berkongsi lah. Kalau tumbuk sambai, orang atas tumbuk sambai, orang bawah rasa tak gegaran dia? Kan? Kalau jangan tumbuk sambai 24 jam, tumbuk sambai apa? Sampai orang yang di bawah tu yang mengadu. Hari-hari orang atas tumbuk sambai. Tumbuk apa lah sangat-sangat. Dia kata kami makan sambai. Takkan sentiasa makan sambai. Tuan buat bagi banyak-banyak. Lah ni kita boleh tukar dah, tak payah tumbuk. Hang bubuh dalam mesin tu, hang periau. Bang 2 kali periau, tahan seminggu. Tidak. Kita lah ni punya penyegan lah. Pun dia tak periau, dia pergi kedai dia beli sampai belacan. Ambil hang.
Periau benda dah. Jadi jiran ada di bawah yang kena tumbuk selalu ni, geram, kadang tak tahu nak buat macam mana, balas dendam. Dia nak balas dendam dengan tumbuk sambal, orang bawah nanti kena. Dia nak balas dendam kat orang atas, dia buat macam mana? Dia buka radio, buka lagu dekat-dekat. Kawan atas pula, miala. Nah, saya tak boleh nak lena. Radio ni macam duduk dalam rumah. Bergelebung. Padahal lah. Nah. Kemudian berlakulah pergaduhan. Nah, antara isteri dengan isteri, antara suami dengan suami. Jadi, kau nak balas dendam pula. Aku kat lagu tu nanti saat. Aku basuh kaki lima pula. Basuh. Bagi kena. Yang baju dia sedang di bawah. Tapi kalau kita hidup dalam petunjuk Allah, takut, no? Takut ada hati terasa minta maaf, no? Tadi saya basuh kaki lima. Kena di bawah ke? Tak. Dia kata, dia kalau kena pun dandan, tak. Kita minta maaf awal, no? Ini yang dikatakan syaitan dia paling tak suka pada orang yang selalu mohon maaf. Nah? Tak ada apa, tak apa. Elok tu tak apa, buatlah. Jurui lah sampai basah rumah aku. Dia yang dikatakan, wala amurannahum. Aku nak tunjuk kat hamba. Dah hamba dah sesat, hamba dah ada satu cita-cita dalam diri hamba. Nah, cita-cita ni iaitu satu angan-angan kosong, nak tunggu kaya, tak kaya, sampai mati tak kaya. Untuk jalan mudah Allah Ta'ala tak akan bagi. Melainkan orang kena usaha. Nah, kalau tidak, semua orang kaya-kaya dengan menjudi. Berapa ramai orang menjudi? Nah, yang tak ada apa terus. Habislah lah. Anak isteri pun lari, rumah pun tergadai. Tinggallah dia saja. Nah, wala yubattikunna, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sungguh aku hendak memerintahkan mereka. Allah Ta'ala kata, ini syaitan ucap di depan aku. Aku nanti perintah mereka. Mereka akan dengar segala bisikan aku. Mereka akan ikut segala arahan aku. Dengan sebab mereka dah terlalu sesat. Kemudian, mereka nanti buat apa? Yubatikan ni, potong telinga. Adhan al-an'am. Mereka akan belah telinga-telinga binatang mereka. Baik. Ini cerita zaman jahiliah. Kita ni jahil-jahil kita nak pergi belah telinga siapa? Nah, bukan ada telinga. Binatang apa kita tak belah kan? Okey. Yang mana, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an bagi menafsirkan ayat yang dikatakan wala yubatikan adza. Azan ni maksud dia telinga-telinga binatang. Orang-orang musyrikin Quraisy satu ketika dulu depa bela binatang. Unta ataupun kambing. Kerbau tak boleh hidup di Mekah lah. Di tanah Arab kerbau tak boleh hidup. Pasal apa? Nak berkubang tangan mana? Nah? Lembu pun kurang. Ada tapi kurang. Makhluk yang boleh tahan duduk di bumi panas. Unta, baral, kuda, kambing. Di antara binatang yang tahan hidup dengan kepanasan. Pasal tu kambing dia tak mau mandi dah. Ambil pergi jurus dia mandi selalu. Tapi mahal bukan main no. Tak padangan tak mau mandi. Kita mandi apa? Sehari 2-3 kali ni pun mati orang tanam bang. Orang tak panggang pun lagu tu no. Yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang zaman jahiliah dulu, depa bela binatang. Depa bela binatang. Pertama kali binatang tu beranak, depa seronok. Depa seronok. Sebab ternakan mereka mendatangkan hasil. Kali kedua, beranak mai. Kali ketiga, beranak mai. Masuk kali keempat. Binatang tu dipanggil Bahirah nama dia. Beranak 4 kali dah. Dipanggil binatang itu dengan nama Bahirah. Bahirah ni maksud dia binatang tu dah disucikan.
tak boleh suruh dia kerja lah. Kalau dia yang nak membajak di ladang. Kalau dia tukang angkut ayak atau angkut kayu api. Tak boleh bagi dia kerja. Dia dah disucikan. Pasal 4 kali beranak dah. Maka dia tu depa nanti tebuk telinga. Busu bang. Lah ni ada lagi tak? Ada. Ni ritual daripada zaman musyrikin Quraisy ni. Ada sampai kelar. Lepas tu mereka akan sucikan binatang tu. Binatang yang dah beranak 4 kali ni dianggap sebagai binatang suci. Utusan Tuhan. Masa tu mereka tak boleh makan binatang tu. Haram kalau mereka makan. Benda halal. Kenapa diharamkan? Kerana dia telah pun jadi tok nenek. Kenapa haram? Tak boleh dimakan. Mereka itu akan dibelah telinga. Maksudnya mereka ditebuk telinga. Gantunglah segala kenteng. Anting-anting. Nah, bukan satu lubang. Berlubang-lubang. Manusia. Manusia tengok dia ada banyak lubang telinga. Ada yang daripada sini pun ada tau. Tu adik-beradik Bahirah lah tu. Dah. Dia nanti ni, dia bubuh berbelik-belik daripada atas ni, tak sakit kan tu. Aku hak sebiji ni pun jenuh. Dah. Nak kata kambus tak kambus. Dulu kan kalau kata tak mau bagi kambus, selalu tak ada duit nak beli cubang tu. Bolivie. Dah. Sebut Bolivie. Lidi tu pun hilang, lubang tak tahu mana. Dah. Sekelah yang tebuk dari atas sampai ke bawah, itulah Bahirah. Binatang, unta, lembu, kibas, baral atau kambing yang beranak 4 kali ke atas. Dipanggil Bahirah. Tapi musyrikin Quraisy ni, dia tak letak semua binatang macam tu. Cuma unta sahaja. Ataupun lembu sahaja. Kambing tak? Kambing beranak pi lah tiap-tiap tahun pun berpuluh pun tak apa. Lagi banyak, lagi bagus. Jadi, mereka nanti tebuklah telinga tu. Mereka nanti gantunglah perhiasan. Mereka hiaslah binatang tu. Jadi sebagai Tuhan. Ini petunjuk syaitan. Tu yang syaitan kata, aku akan ajak mereka sampai kepada tahap tu. Wala amurannahum. Yang mana? Dan sungguhnya aku akan perintah mereka. Fala yughayyirunna khalqallah. Aku nak suruh mereka buat apa lagi? Mengubah ciptaan Allah. Aku akan suruh mereka buat pula. Ubah ciptaan Allah. Yang mana ini ada 2 maksud. Mengubah penciptaan Allah ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada yang merubah daripada fitrah. Kita dilahirkan dengan fitrah kita. Hadir kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam. Bila besar, disesatkan oleh syaitan, maka jadilah umat yang sesat. Dan pada pendapat yang kedua, merubah penciptaan Allah, yakni pada kejadian Allah Ta'ala yang menghadirkan kita dalam keadaan rupa parah yang mungkin kita rasa tak cukup siap. Awak hidung aku ni tumpui, tak tajam macam tu. Pasal apa dia kembang? Tak mancung macam tu. Salah pergi buat lain. Ni yang disebut fala yughayyirunna khalqallah, yang mengubah ciptaan Allah. Aku nanti ajak depa. Dia bagi hidung mancung tirus tu. Pipi ni dia potong kok belah dalam, buang lemak. Kemudian dia tebuk pula. Tebuk bagi lusung pipit, dia pun boleh tebuk tu. Bekal dalam yang kita tengok. Heran tu. Teknologi Allah izin tak? Ni Allah kata aku bagi. Aku bagi yang nak buat kan. Benda tu benda yang menyesatkan. Tengok pula dai. Oh dai lah ni dia pernah nak dai. Hak berdongga tu sempoi punya dai. Bagi berdongga ni, dia belah ni. Dia selok naik tu. Buat live pula tu. Dia buat dagu ni bagi besar tajam. Mata yang tak ada pelepuk ni. Saya tunjuklah mata saya tak ada pelepuk kan.
Bagi ni, dia belah bagi naik pelepuk. Senang nak berbuat ICU. Wala yughayyiranna khalqallah. Aku akan buat sampai depa tukar, ubah pada penciptaan Allah. Kata lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bukan sekadar itu saja, mereka juga mencacah bubuh tatu. Nah, bubuh tatu di atas kulit. Rupanya dia masuk sampai bawah kulit, non. Dakwah tu, dia masuk sampai bawah kulit. Tak hilang sampai mati. Ni ikut siapa ni? Ikut petunjuk syaitan. Ikut suruhan syaitan. Kata Allah, aku izinkan. Aku izinkan. Kalau hang berjaya buat, hang boleh buat. Tapi bukan semua hang boleh dapat. Bukan semua hang boleh dapat. Maka dia kata, wa man yattakhidhis syaitana waliya min dunillah. Kata Allah ni, Allah kata balik. Aku kata, sesiapa yang mengambil syaitan itu sebagai wali, pelindung. Siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai pelindung dia, min dunillah, selain daripada Allah, minta tolong kepada syaitan, minta tolong kepada orang, minta tolong kepada benda-benda yang lain daripada Allah. Maksud ayat ni syirik lah. Tak apa-apa pun memang kita cari Allah. Apa masalah pun memang kita cari Allah. Kata Imam Tirmizi, aku tak ada garam pun aku cari Allah. Sungguh kita pun cari Allah. Buka-buka tengok, ya Allah garam habis. Betul tak? Kita suruh Allah ke kedai beli garam. Tak lah kita lah. Tapi kita mengadu ke Allah dulu kan. Ya Allah garam habis. Nampak macam mana tu? Di kedai segana ni. Cari kicap lah. Subhanallah, kicap pun tak ada. Macam mana ni ya Allah. Adalah lagi Allah hantar orang lintah langau ke mai tolong pergi kedai. Tapi lah ni kan boleh order no. Shopee. Belacan 2 kupang beli kot Shopee. Ada lah. Saya kata ni benda ada. Ada saya kata awak lah. Agak-agak lah. Saja aku nak test dia kata. Shopee ni hantar semua. Sungguh. Belacan benda pergi hantar. Apa saja dia kata saja nak test. Saya nak abang lah. Kok lah. Tapi jangan habis garam tu. Baru nak pergi tekan Shopee. Nak main hantar garam. Lambat lah. Tapi kita pun mengadu pada Allah kan. Apa juga permasalahan. Kita panggil Allah. Sakit tang mana sikit pun. Panggil Allah. Sebab hati kita tu ada Allah semata-mata. Kita tak ada siapa-siapa. Walaupun lagi ni sakit kepala ni nak pergi makan Panadol lah. Ya Allah, awaknya sakitnya ya Allah. Kita panggil Allah. Kita cari Allah. Lepas tu baru kita bercari ubat. Tu orang yang hati dia sentiasa bergantung dengan Allah. Dia tak ada, dia ingat, tak apa, tak lagi lega. Makan ubat tu lega. Dan tengok macam kutu tahu bang. Tak, dia tahu ubat tu bukan apa-apa untuk dia. Allah juga yang maha menyembuh. Berpeganglah sesungguhnya dengan akidah yang benar-benar. Tauhid yang sungguh-sungguh. Bahwasanya Allah adalah segala-galanya pada kita. Maka syaitan tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi pelindung kepada kita. Apalah dia boleh buat. Apa yang boleh dilakukan. Kalau orang dulu nanti ada kerih lama. Katanya kalau kata anak dia demam lama. Tok Wan tu nanti bawa keluar kerih. Mai perasap kerih. Kerih tu dia diasah dengan asap no. Kerih ni dia diasah dengan asap. Tak tahulah macam mana tu. Ni perkongsian daripada orang-orang yang pandai min kerih lah. Saya tak pandai min kerih pun. Kisah di rumah bertumpui. Kata hampir kiliak dekat batu-batu. Tapi asah kerih tu dengan asap. Masya Allah. Lepas tu bubur limau pula. Ambil ayak dia tu pula rendam bagi minum. Dengan izin Allah. Sembuh. Cek kat kerih tu. Ni kerih tok nenek moyang kita ni. Habis angkir dah. Asal sakit dia, bawa pula main kerih lama. Kerih tok nek hang dulu ni, bungkus dengan kain kuning.
buatlah satu ritual, bagi minum air, kacau je ujung keris tu. Dalam air tu, akan macam apa? Selawat je. Memang selawat tu cantik, paling cantik. Tapi dah menggunakan perantaraan benda syirik. Syirik lah jadi dia. Hampir simpan esok, siapa-siapa sakit, bawa pulang pula. Nah, bila menjadikan syaitan itu sebagai pelindung, kata Allah Ta'ala, faqad khasira khusranan mubina. Maka sesungguhnya rugilah ia. Bukan sikit-sikit punya rugi, tetapi khasira khusranan. Rugi sungguh-sungguh mubina yang teramat nyata. Dunia pun hang tak dapat apa, akhirat pun hang tak ada apa. Yang Allah Ta'ala maksudkan di sini, orang yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, yang ikut telunjuk syaitan, yang tenggelam dalam angan-angan syaitan, yang sesat oleh kerana syaitan. Orang ni orang rugi sungguh-sungguh. Kaya, nak tunggu kaya memang tak kaya dah. Nak tunggu senang tak senang dah. Nak tunggu cantik memang tak cantik dah. Lagi dia buat banyak pembedahan, lagi hodoh rupa dia. Ada seorang hamba Allah tu, hidung tu mancung cantik. Hidung mami-mami cantik. Mami-mami dah jual tengok. Hidung dia cantik-cantik. Dia kata tajam sangat. Dia pergi buat bagi tumpui. Kita ni nak bagi tajam, punya tarik lari kecil, bagi lau. Dia lagu tu. Dia bagi tumpui. Depan ni bagi bulat. Dia kata lawa sikit. Juga mulut Allah Ta'ala buat dah elok dah. Dia picikan pula tengah ni. Picikan tengah ni. Bagi terjojoh macam tu. Seksi. Terjuh. Bagi terjuh. Seksi. Bubuh ginju tebal-tebal. Buah tangkap gambar bola termuncul-muncul. Elok lah. Dengan hidung pun dah tumpul. Dengan mulut dah ke depan. Jadi lagu mana? Jadi lagu hak tu. Nah? Segak lah. Tak elok dah. Ni yang kata, bila hang dah ubah ciptaan Allah yang nak memang cantik, Allah bagi dekat kita ni elok-elok dah. Apa warna kulit kita tu dah elok dah. Tapi Allah bagi keizinan kat dia. Asal dia mula-mula main dulu gelap. Lah ni putih gebu. Putih gebu ni. Kok mana lah dia main tu? Macam-macam. Allah Ta'ala bagi tak? Aku bagi. Tapi orang macam ni dia akan rugi. Dengan serugi-ruginya. Dia main berumur sikit, dia main lah. Macam-macam penyakit yang luar biasa yang menyerang. Ya. Laki-laki ubah jadi perempuan. Allah Ta'ala dah buat jadi lelaki. Memang Allah Ta'ala buat lelaki ada yang lembut. Jadi lembut tu oleh kerana kelembut, alang-alang lembut, buanglah dia punya cambuk tu terus. Terus dia nak jadi lembut. Nak buat macam mana Allah dah cipta kami macam ni. Ada buat macam tu. Nak meletakkan segala-galanya pada takdir. Allah Ta'ala tu hebat nah. Dia ciptakan manusia. Ada yang perempuan kerah. Dia nak jadi lelaki. Ada yang lelaki Allah Ta'ala buat lembut. Dia nak jadi perempuan. Dia kata Tuhan ni mungkin tersilap buat dekat dia. Adakah Allah itu tersalah? Allah kan maha sempurna. Kalau kita kata Allah itu tersilap, bermakna Allah tak sempurna. Tidak mungkin, mustahil Allah Ta'ala itu tersalah. Wajib Allah itu benar belaka. Itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna. Maka orang sebeginilah yang dikatakan sesat yang teramat nyata. Kemudian, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan syaitan akan memberi janji mereka dan akan memenuhi mereka dengan angan-angan. Allah Ta'ala ulang balik. Macam itulah kerja syaitan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan dipenuhi dengan janji-janji dan angan-angan kosong semata-mata. Semua tu syaitan kata tak apa hang buat macam ni. Hang akan jadi macam ni. Hang buat tindakan macam ni. Hang akan dapat macam ni. Sebenarnya tak pun. Segala janji syaitan itu
adalah dusta belaka. Illa ghurura. Kata Allah, tak lain dan tak bukan tipu daya belaka. Tak ada apa yang akan diperolehi. Hanya kesakitan demi kesakitan. Ha? Tak elok pun. Bukan makin cantik, makin hodoh. Dia pergi pula belek. Oh, rupanya kenin tak berapa nak tebai. Bagi tebai kenin, dia tanam pula kenin tu. Kenin ditanam oleh manusia, dia jadi rapat tu. Nak buat macam mana dah rapat lagu ni pula. Tarah pula. Lukis lain. Lukis lain pun tak elok. Lah ni tak membagi hilang macam mana. Cacah pula. Tanam dengan dakwat. Nah, abuh dengan dakwat. Nah, senang tak hilang sampai bila-bila dah. Dia kata sesat lebih menyesatkan. Mula-mula dia nampak kening dia macam tak apa nak elok. Dia ukir. Haram nak ukir kening lah. Bila dia ukir pun tak apa-apa. Renyah lah. Banyak aja. Kalau kata berjanji dengan dia 2 jam lagi. Nak lukis kening pun setengah jam. No? Jadi kira payah sangat. Cukup berhabis. Kita lukis lain. Cukup berhabis tu. Saya tengok wayang tongkoi, wayang Cina. Kan dulu saya kecil-kecil saya suka pergi tengok gambar wayang Cina tu. Tong ketang ketong ketang ketong ketang. Dia punya bangsawan saya suka tengok lah. Tak ada apa nak tengok. Tak ada apa panggil wayang tongkoi nak duduk tak ada bangku. Kena bawa tongkoi dari rumah. Mak saya kata tu jadi nak pergi tengok wayang tongkoi lah. Bawa tongkoi dari rumah duduk tu. Nah, nak duduk. Betul kan wayang tongkoi kan? Nah? Lagi mengira ketong ketang dia nanti menyanyi kan. Oh seronok tak kira lah. Apa yang dia kata aku tak tahu, aku seronok je. Kenin ni dahsyat-dahsyat. Dia cukup bang kenin dia lukis lain. Tengoklah ni orang lain jadi utuh no. Ha, Allahu Akbar. Makin elok tak? Tak elok. Tak elok pun. Pasal tu Allah Ta'ala haram. Nah? Tapi kita ni suka duk tak puas hati dengan anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Itu kata janji-janji syaitan ni hanyalah ghurura. Sekadar tipu daya semata-mata. Tak ada isi pun. Pak hamba ni makin segak. Hamba lagu ni tak apa lagi kan. Dah. Rugi semata-mata. Dan tempat mereka di mana? Kata Allah, ulaika ma'wahum jahannam. Inilah yang paling takut. Yang mana tempat kembali mereka, ma'wah ni maksud dia rumah mereka. Tempat mereka nak duduk. Rumah ni rumah kekal dia kata. Adalah jahannam. Wala yajidun anha mahisa. Dan tidaklah akan mereka dapati tempat untuk mengelak daripada ke sana. Mahisa ni tempat macam mana nak elak daripada pi ke jahannam. Tak boleh nak guna kot lain dah. Tak dapat tidak. Seperti mana di dalam beberapa hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik mengatakan melintasi titian sirat. Kita panggil siratul mustaqim. Melintasi titian sirat. Titian itu dihampar, dibentangkan titian sirat itu di atas mulut neraka jahanam. Maka katalah orang-orang musyrikin, kami tak lalu titi tu. Kami tak lalu titi tu. Dah tahu dah kalau lalu nak jatuh, apa nak pergi lalu? Yang inilah maksud Allah Ta'ala kata, wala yajidun anha mahisuhan. Tak boleh cari jalan nak elak daripada lintas titi tu. Mau tak mau, memang kena lintas. Setiap orang memang kena lintas. Melintasi titian sirat tidak terkecuali walaupun dia seorang yang mati syahid di jalan Allah. Cuma cara melintas yang berbeza. Namun semua kena lintas. Termasuklah Nabi SAW. Awal-awal baginda dah ada di hujung. Awal sekali. Manusia pertama melintasi sirat. Kamu tak sempat letak kaki, hilang terus ke sana.
Begitu juga diikuti oleh sahabat kesayangan Abu Bakar As-Siddiq seperti kilat. Macam kilat. Hilang. Umar Al-Khattab dan 2 orang lagi sahabat Khulafaur Rasyidin diikuti oleh Utsman bin Affan dan Ali karamallahu wajhah. Menanti, keempat-empatnya menanti. Mana Rasulullah tak hadir lagi, walhal dah ada awal-awal lagi. Penantian mereka diceritakan dalam hadis panjang. Mereka tunggu lepas satu taman ke satu taman. Hang tunggu di taman ni. Masuk lagi cantik taman tu. Masuk lagi cantik. Tak masuk surga lagi. Penantian di taman. Kita panggil apa? R&R. Nah, Masya Allah. Tunggu tu dengan buah-buahan, dengan airnya, dengan anak bidadari yang melayannya. Ha? Dah lama tunggu, masuk sikit lagi. Masih lagi taman. Taman di antara taman-taman surga, Masya Allah. Mana Rasulullah tak hadir lagi. Sedang menanti sampai habis umat dia. Ha? Sampai habis dia tunggu. Walhal, dah lama dah dia susah di dunia. Nak tunggu apa lagi? Ha? Dah lama dah Rasulullah berkorban di dunia. Dah lama dah Rasulullah menangis di dunia. Nak tunggu apa lagi? Masuk terus lah. Kalau lah Rasulullah panggil lagu kita, aku dah punya ajak sampai tak mau. Tinggal kat depa Al-Quran, tinggal kat depa hadis. Depa baca, tapi depa buat juga. Punya pasal apa? Kalau dia macam kita. Ha? Tapi dia tidak seperti kita. Masih menunggu. Menanti. Kalau ada bayang yang datang dari jauh. Kalau yang nak tumbang, yang nak jatuh, dicapai tangannya. Tak sampai tangannya, dibaling ridaknya. Sampailah hujung ridakku. Ada yang Allah Ta'ala tak tunjuk terus dekat dia. Jatuh. Berlambak-lambak. Tu yang Allah Ta'ala kata di sini. Tak ada tempat anak elak dah. Kalau dah disebut kamu menjadi ahli neraka Jahannam, maka tak dapat tidak. Tak ada tempat dan elak. Kami tak mahu nak titi tu. Kami nak pergi naik jambatan lain. Tak ada. Nak? Tak ada. Mau tak mau, hang kena melintasi. Itu yang dia katakan tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Wa na'udzubillah. Takut, ya Allah, takut sesungguh-sungguhnya. Sedikit api yang terkena pada kulit pun kita dah tak tahan. Apatah lagi pada bakaran neraka Jahannam yang teramat pedih. Yang mana dia bunyi dia saja, dia ada bunyi dia. Suara bunyi dia. Kalau dikatakan guruh petir itu kuat, maka kuat lagi bunyinya. Kalau dikata api dunia itu panas, maka panas lagi api dia. Asap dia saja pun, kalau kata asap dia saja terkena pada satu-satu makhluk manusia, hangus. Hangus jadi abu. Kalau kena manusia di dunia ni, asap saja. Tapi bila terkena manusia yang di akhirat, tak jadi apa tu? Hanya kesakitan semata-mata. Orang yang sakit sebab dia tak jadi abu dah. Kalau jadi abu, dia mati. Dia tak menerima binasa, tetapi dia sentiasa merasai kesakitan. Sampai bila? Itu disebut sampai bila-bila. Sikit lagi dah. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dua benda ni selalu Allah Ta'ala ulang. Kalau hang beriman, hang kena ada amalan. Hang tak boleh kata aku beriman saja. Tapi sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Ini bukan beramal. Hang beriman saja. Tak boleh. Kena ada satu benda ni. Amalan soleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kami akan masukkan. Kata Allah, ini janji Allah. Tadi syaitan menjanjikan. Perkara-perkara yang mengerikan. Janji Allah kalau hampa beriman, hampa beramal soleh, tak dengar tak ikut petunjuk syaitan. Jadi, sanudkhiluhum. Kami nanti bawa hampa masuk kepada jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga. Surga yang macam mana? Yang mengalir di bawahnya
Anak-anak sungai. Masya Allah. Dengar kata sungai ni seronok dengar sungai. Tu. Nak pergi cari sungai. Suka. Kan? Suka. Ah. Allah Ta'ala akan bagi. Satu syurga, satu sungai. Satu syurga, satu sungai. Siapa tak kacau sungai hang? Yang ni kita pergi mandi sungai, orang di atas berak kencing. Kita di bawah mandi juga lah. Banyak air mengalir. Tak apa kan? Boleh kan? Tapi yang ni satu syurga, satu sungai. Syurga tu hang punya. Bukan satu syurga. Nah, Allah Ta'ala bagi bukan satu syurga. Tetapi banyak syurga. Macam mana yang Allah Ta'ala ulang di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban kan? Yang disebut apa? Wa min dunihi ma jannatan. Selain daripada syurga-syurga tu, ada lagi syurga. Dalam syurga ada dua syurga. Dalam satu syurga ada jumpa lagi dua. Kalau kira kita dapat satu, masuk dapat dua, ada dua. Masuk satu, nampak ada lagi dua. Masuk satu, nampak ada lagi dua. Itu disebut di dalam surah Ar-Rahman. Wa min dunihi ma jannatan. Daripada satu tu dia ada dua, ada dua, ada dua. Kemudian dia kata apa lagi? Mudhammatan. Dalam syurga tu dia kata mengalir pula air sungai. Banyaknya sungai. Nah, ainani nadhakhatan. Nah, mudhammatan ni dia harap warna syurga tu hijau tua. Sedok bayanglah hijau tua lagu hijau luwu kot tu. Kita punya otak betul lah. Takat tu lah. Lepas tu, bila dia sebut fihima ainani nadhakhatan, dia ada mata air yang mengalir kedua-duanya. Mata air tu dia jadi seperti mana? Asalim musaffa, madu yang disaring. Madu yang disaring ni tak payah pergi kelingan lebah. Nak ambil madu, dia gigit, bengkak-bengkir. Dah ada saring siap dah. Hang nak minum madu, tu dia ada sungai madu. Kita punya madu ni kalau tumpah bergetah. Semut mehong yang ni dah cantik berlilin je. Nah. Okey, tak mahu dah minum madu. Nak tukar lah. Nescafe Ice. Sila. Milo Ice lah. Holik. Sila. Silakan. Ni saya kata, Allah Ta'ala tak sebut holik-holik tu semua nak. Ni saya kata, perumpamaan. Kita ni apa yang kita rasa di dunia sedap, kita nak balik minum di sana. Walhal di sana, jauh nikmat, jauh lebih besar nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila disebut mudhammatan ni, warna syurga tu warna hijau tua. Yang mana bila hampa masuk, bertukar baju. Masuk syurga ni tukar baju lain, masuk syurga ni tukar baju lain. Kita ni kalau di dunia bersalin-salin, apa jadi? Tak larat nak basuh. Apa ni? Kerja menyalin ni sangat. Lambat-lambat je nak basuh pakai baju. Tak ada. Tak ada, mesti basuh pun tak ada di sana. Tukar baju tu bukan kata baju tu kita lodeh tak. Dia tukar sendiri di badan. Macam duk tengok gambar kartun Barbie tu. Saya suka tengok gambar kartun tu. Cantik. Suka tengok cantik. Dia akan pembohong. Tak lagi dia tukar. Di badan tu tukar. Ni hang nak tukar tu. Tambah kita orang perempuan kalau tukar. Cuba balik fikir. Berapa lai kita lodeh. Kan? Kena pula balik sekali lagi nak terkencing, nak cabut tudung. Alah, sangkut pin. Pin pula dah sana alah sangkut dalam tu. Macam aku nak lempak semua yang ada. Nak masuk dengan stokin-stokin, sekali basah cari kasut tadi buat. Ni dia nak terkencing. Nak terkencing sangat. Terlambat saja hang duduk. Tak makan tak apa. Tak makan tak apa, masing-masing ada, masing-masing tahu. Ni rasa dah. Rasa dah kena pergi cepat. Dia kadang-kadang rasa dah ada di berpah lagi. Di sini kena berdarah api dah. Lagi dia terbarai. Okey, baik.
Yang terakhir sekali dia kata wa'adallahi haqqa. Janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang selain daripada Allah yang lebih benar perkataannya? Ada tak? Ada tak janji orang lain yang lebih benar daripada perkataan Allah? Tak ada. Nah, tidak ada. Melainkan Allah lah yang maha benar. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Insya-Allah. Nah, panjang umur minggu depan ada nah. Kita akan sambung ayat yang ke-123. Ada soalan nak tanya? Ya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Kak Isyam. Umur kita. Nah, umur kita ni Allah Ta'ala akan seragamkan umur kita di akhirat nanti. Ahli syurga dikatakan umur 33 tahun. Rupa-rupanya umur 33 tahun tu remaja tengah cantik tau. Nah, umur dia bagi sama semua. Lah ni kan kita dah merendah, merebeh, nah. Tak cukup dah. Gigi pun tak cukup. Rambut pun beruban. Dulu nampak kulit kepala mereli je. Esok ni, seandainya ditakdirkan kita jadi ahli syurga, kita akan jadi sebaya, sergagan, mak anak semua sebaya. Nah, cantik belaka. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahli-ahli surga ini mereka itu akan diberi minum. Dilayan mereka itu oleh mukhalladun, wildanu mukhalladun. Anak-anak bidadara. Lelaki yang segagan saja. Hak yang tukang nak main layan pun muda cantik. Nah, kemudian dia kata, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau hampa tengok budak-budak yang tukang jadi pelayan tu, hampa akan sangka yang duk berjalan tu mutiara ke? Berkilau-kilau. Rupanya mai bawa ayak. Nah, mai bawa ayak minuman yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ayak minuman tu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qadaruha taqdira. Surah apa? Insan. Nah, surah Insan. Allah kata dia bawa mai bekas-bekas ni daripada perak dan emas yang kata lu'lu'an mansura tu. Depa tu dah percaya depa bawa bekas minuman. Ayak minuman tu kita tak tahu lagi ayak apa yang dia buat mai. Kita ni orang nak bagi minum. Dia buat ayak apa? Teh o. Kopi o. Tawak. Ni tak. Dia bawa mai ayak, nampak bekas tu. Berkilau-kilau. Sampai dekat kita ni hati teringat je nak minum apa. Jadi ayak tu. Nah, qadaruha taqdira. Yang memang Allah Ta'ala dah suka dah untuk diberi minum kepada ahli syurga yang memang sebaya dan seusia. Satu umur je. Sampai bila-bila umur tak meningkat. Kita ni makin meningkat 1 tahun, naik 1 lagi umur. Risau dah ni, no? Risau dah pasal apa? Makin banyak dah umur aku. Makin lama makin tua, makin banyak. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Terima kasih Kak Isyam. Ya, Kak Asnah. Kak Sarah. Allah. Terus siapa? Hantar bila lelaki balik menjadi perempuan. Subhanallah. Minta doa pada Allah. Suruh mak ayah dia minta doa. No? Dia mungkin budaya lah. Kejutan budaya dia pergi sana. No? Dia jumpa dengan budaya di sana. Tukar jantina. No? Dia tukar jantina. Apakah yang patut dilakukan oleh mak ayah?
berdoa pada Allah no. Minta anak tu kembali. Dia boleh mengaji bermakna masih ada iman dalam diri dia. No? Kita tak berani nak letak hukum kepada dia, melainkan Allah juga yang maha menghukum. Tapi bertobat itu yang terbaik. Dan untuk si ibu bapa dia kena berdoa banyak-banyak nah. Doa ibu bapa ni doa yang tidak ada hijab. Cuma Allah nak bagi dengan tak bagi saja lagi. No? Suruhlah dia banyak-banyak berdoa, yang tu je lah. Apa lagi yang mampu kita kata no? Sian no? Sian dekat budak tu. Dia mungkin kejutan budaya no? Ya kan nak? Apa dia? Itulah no. Saya takut nak kata apa no. Saya takut nak kata apa. Bila dah dia pun tukar jantina kan, daripada lelaki menjadi perempuan. Kita amalan kita, cara beramal kita tak sama, betul tak? Kalau lelaki jadi perempuan, bila perempuannya, dia kena beramal dengan cara perempuan lah. Tapi yang ni dia tukar sendiri. Bila dia tukar sendiri, nama dia tetap lelaki dalam IC. Di sisi Allah dia tetap lelaki. Tapi bila dia tukar pakai perempuan, amalan dia adakah diterima? Wallahu a'lam. No. Saya kata saya tak berani nak kata. Tak berani nak jawab. Kerana yang menerima dan menolak satu-satu amalan ialah kerja Allah. No? Tapi kita tengoklah kalau kerja buat, cara sembahyang lelaki dengan perempuan pun tak sama. Aurat kita kan tak sama. No? Wallahu a'lam. No? Ya Allah, takutnya kan. Minta lindunglah dengan Allah daripada kejadian yang sedemikian. Agar zuriat keturunan kita tak ada yang sedemikian. No? Mintalah pada Allah. Kitalah yang mampu. Ha? Kak Zalilah. Ya. Kan. Saya suka tak ayat wala amurannahum wala umanniyannahum kan. Wala yubatikannahum. Saya suka ayat ni. Bila mai tang bacaan dia, saya suka baca. Tapi bila kita dah tahu baca tu, oi, baru tahu no, belah telinga. Ya. Dan nun yang bersabdu tu adalah nun taukid. Taukid apa dia? Sumpahan. Syaitan tu dia bersumpah sungguh-sungguh depan Allah. Sebab tu dia ada nun taukid di situ. Nah, aku nak buat, aku nak buat, aku nak buat. Ya. Ya betul. Nah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dalam bimbingan Allah. Nah. Bukan dalam bimbingan syaitan. Terima kasih Kak. Ada soalan lain? Dengan kebolehan apa? Baik. Antara yang dibenarkan dalam Islam untuk buat pembedahan plastik tu, apabila kecacatan, contoh kata, yang sumbing tu kan, boleh. Kita boleh berbangga dengan kebolehan mereka atas anugerah Allah. Kan? Ada yang, tengok, ingat tak peristiwa adik Musliha yang dia punya hidung duduk kat sini. Kan? Nah, jadi dengan kecanggihan, kepandaian para doktor buat pembedahan tu, bagi elok baliklah. Boleh kita berbangga pada satu-satu ketika. Tetapi ianya boleh dilaknat pada ketika yang lain. No? Kita tengoklah keadaan. No? Kalau yang cacat tu, dia buat pembedahan untuk mengelokkan, maka tak apa. No? Diharuskan dalam Islam. No? Tapi kalau dah elok dah, kalau dah biji mata dah memang duk kat tu, tang situlah. Lelah kita main biji mata duk kat dagu. Nah? Ataupun mungkin kemaluan duduk di dahi. Nah? Itu boleh lah. Jadi kita boleh berbangga pada keadaan-keadaan yang diharuskan. Okey, gigi. Dia pun nanti buat sampai ke gigi lah. Tapi yang macam pakai besi. Dan ni jadi macam trend. Budak-budak muda, dia pun nanti pakai. Taklah jongang terang mana pun. Nah, walhal kalau kita tengok Rasulullah ni dia gigi depan dia jarang. Tanda manis seorang dia.
Orang gigi depan jarang tersegak tau. Yang apa duk pikat bagi rapat, tak apa. Kalau dia melibatkan kecacatan kekal, kalau dia kata ni kena ikat, sebab nanti dia akan jorangkan lagi, jadi tak elok ke. Boleh kalau apa betul. Tapi kalau saja-saja, tak boleh. Zaman lah nah. Zaman lah ni kita tengok nah. Boleh kata nak bagi sama lah. Padahal tak ada cacat tak mana pun kita tengok nah. Elok dah no. Allah buat cantik dah. Subhanallah. Sesuai. Sesuai lah dengan kita. Nah. Terus duk pergi repair teruk-teruk lah. Dena, saya minta maaf nah. Atas kelancangan mulut lidah saya berkata-kata mungkin ada hati yang terluka. Minta maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Yang baik itu Allah punya. Yang buruk cacat celak itu daripada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairul rahimin. Warzuqna fa innaka khairul raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Allahumma rizqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Esok kita cuti sana. Esok cuti Surau Nur Hidayah. Sedang dibagi pulih. No? Kalau ada yang tanya Google Meet ada tak? Saya ada rancangan. Saya ada cuti, saya ada rancangan. Jadi cutilah. Isnin insyaAllah. Isnin Masjid Umar Al-Khattab yang baru insyaAllah ta'ala. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua kawan-kawan.